Okay, baik. Okay, kita tengok Yang pertama sekali kita tengok panjang ni dulu. Isim dengan sifat tu dia datang kemudian nanti. Okey, panjang. Kita nak tahu unit bagi panjang yang akan kita belajar. Menota sikit. Okey, dalam tajuk panjang yang paling besar, unit paling besar kita belajar ialah kilometer. Dia punya singkatan dia km. Kemudian kita akan pergi ke meter. Dia punya singkatan dia m saja, m kecil Yang ni silap je nak tunjuk tadi. K ni huruf besar ni. Dalam balik. K huruf besar, m tu kecil. K tu kecil, K tu besar, m tu kecil. Kilometer. Digabungkan perkataan kilo. Kilo tu K lah. Dia ambil K. M tu meter. Yang ni dia ambil huruf depan je. Meter depan je. M je. Kemudian lepas meter kita ada sentimeter. Dalam bahasa Melayu dia, ejaan dia sentimeter. Tetapi dalam penulisan singkatan dia, dia cm, huruf kecil dua-dua. Cm, kita pakai cm. Cuma, kenapa pakai C ni? Sebab dalam bahasa Inggeris ni dia pakai ejaan dia macam ni. Tapi bila dia tukarkan kepada bahasa Melayu, dia jadi S, sentimeter. Tapi dia masih kekalkan lagi singkatan ni dengan menggunakan C ni. Ini bahasa Inggeris. Okey. Kemudian yang ni dipakai sentimeter. Okey. cm lah. cm tu mana datang daripada perkataan sentimeter bahasa Inggeris. Tapi bila tukarkan bahasa Melayu, dia pakai huruf S. S-E-N. Okay. Alright, seterusnya lepas sentimeter, kita ada milimeter. Okay, tak ada masalah. Ni dia pakai M, milimeter. So, M. Okay. MM. Okay, dia sama macam tajuk masa juga. Perubahan ke kanan tu akan jadi operasi darab. Patah balik akan jadi bahagi. Okay, kilometer pergi meter. Dia akan jadi darab 1000. Ni kena ingat juga ni. Sama macam tajuk masa itu. Darab 1000, meter pergi cm. Dia akan darab dengan 100. Sentimeter pergi milimeter. Dia akan jadi darab 10. Kalau awak perasan, sifar dia makin berkurang. Bermula dengan 3 sifar. Kemudian dia berkurang jadi 2. Kemudian dia berkurang jadi 1. Itu mudah sikit nak hafal. So, ada 4 unit yang kita akan belajar. Daripada kilometer, meter, sentimeter, milimeter. So, cara mudah ni awak hafal tu je, nampak? Bermula dengan 1000, darab dengan 1000. Kemudian dia turun buang 1 sifar, darab dengan 10. Buang 1 sifar, darab dengan 10. Kalau nak patah balik, dia akan jadi bahagi lah. Bahagi ni, bahagi tadi darab 10, ni bahagi 10 pula. Yang ni tadi darab 100, dia akan jadi bahagi 100 pula. Patah balik sini, dia akan jadi bahagi 1000. Macam tu. Pergi ke kanan, semua darab. Patah balik ke kiri, dia akan jadi bahagi. Okey, ni notanya. Untuk tajuk panjang. Jadi kalau awak hafal benda ni, dia tak ada masalah. Okey, ini kalau menggunakan kaedah darab ataupun bahagi kalau kita nak tukar unit. Okey, ada satu lagi kaedah macam tajuk masa juga, kita menggunakan jadual T.
Jadual T. Okey, tengok kilometer. Kita tengok pasangan yang ni dulu. Kilometer dengan meter dulu. Jadual T-nya ialah kilometer. Kita pakai km, kita pakai unit dia saja. Dan meter. Okey, cumanya pada tajuk masa kita tak ada bilik. Okey, untuk tajuk panjang kita kena wujudkan bilik. Kita tengok kat sini 1000 darab dengan 1000, 1 kilometer bersama dengan 1000. So kat sini ada 3 sifar. So dia akan ada 3 bilik. Kat sini bezanya yang tajuk masa itu dia tak ada bilik, yang ni ada bilik. Ada 3 bilik. 1, 2, 3. Dia akan ada 3 bilik. Okey. Nanti katalah kita nak tukarkan contoh kalau kita nak tukarkan, cikgu bagi contoh ni 4 perpuluhan tak nak 4,108 apa jadi macam ni. Okey, 8 meter tukarkan kepada kilometer. Okey, masukkanlah ni rumah meter. Rumah meter ada 1, 2, 3, 4 digit datang. Kemudian kita masuk rumah meter. Rumah meter ada 3 bilik, datangnya 4 orang. 1, 2, 3, 4 digit datang. Datang rumah kita, nak masuk rumah meter. Okey, kemudian kita masuk dia masuk dia belakang 8 sifar 1. 4 tak muat sebab 4 orang datang. Dia terpaksa masuk di ruang tamu. Ni bilik-bilik kita ni. Bilik kita ada 3 je tapi datangnya 4 orang. Jadi seorang yang tak muat ni, 4 tak muat ni dia kena duduk di ruang tamu depan lah. Dia terpaksa duduk di luar bilik. Kat mana luar bilik? Rumah kilometer tu lah, ruang sebelah tu. Okey, kemudian kita bacalah kilometernya berapa. Kita nak baca kilometer saja. Okey, bila baca kilometer, dengar betul-betul ni. Bermula kilometer, yang depan mesti ada titik, wujudkan titik kat sini. Ni kena faham sikit konsep ni. Kalau menggunakan jadual T ni, dia kena faham sikit. Kalau ambil pada depan, garisan yang panjang tengah-tengah ni ialah tempat meletak titik perpuluhan. Tempat letak titik perpuluhan. Kalau kita ambil unit depan, kita akan pergi baca sampai belakang ni. Dia merentasi garisan panjang ni, garisan panjang tengah-tengah ni. Bila dia merentasi sampai ke belakang ni, dia kena garisan ni, dia kena letak titik. Jawapan dia 4.108 kilometer. Okay. Katalah kita baca yang belakang, kita tak nak yang depan, kita nak yang unit meter saja. Kita bulatkan meter, cikgu padam sekejap ni. Okey, katalah kita nak unit meter. So dia baca ke sana. Okey, dia tak kena garisan panjang yang tengah tu. Garisan tengah ni dia tak kena. So dia tak ada perpuluhan. Jawapan dia 4,108 meter. Sama macam tadi lah kan. Kalau ambil unit belakang, dia tak ada titik perpuluhan. Sebab dia baca sampai ke belakang ni, dia tak kena garisan yang tengah tu. Garisan yang perpuluhan, garisan yang panjang tengah ni. Ni garisan yang panjang ni, dia tak kena. Kalau baca yang depan, dia merentasi, dia kena lompat garisan ni, maksudnya dia kena ada titik perpuluhan. Jadi kalau yang depan saja kita baca, kalau nak kilometer, jawapan dia ada perpuluhan. Kalau nak yang belakang, jawapan dia tak ada perpuluhan. Itu cara nak menukar unit. Okey. Ada soalan tak? Tak faham tak? Itu kalau nak guna jadual T Kalau awak tak guna jadual T, awak boleh guna kaedah tadi. Bahagi ataupun darab. Tadi apa? 41 sifar 8.
Meter sama dengan berapa kilometer. Awak tengok meter nak tukar pergi kilometer. Operasi apa tadi? Kalau tengok sini, meter pergi kilometer ialah bahagi 1000. So kita kena bahagi 1000 lah. 4108 bahagi 1000. Bahagi 1000 per 1000 sama Kita gunakan per 1000. So dia tak ada titik. Bila gunakan kaedah bahagi 1000, boleh gerakkan titik. Boleh gerakkan titik dengan kaedah tangan kiri. Ingat lagi tak tangan kanan, tangan kiri? Tangan kanan untuk darab, tangan kiri. Tangan kiri untuk bahagi. So dia bahagi ada 3 sifar. So titik di belakang 1, 2, 3. Titik yang baru berada di depan ni dia tak ada. So jawapannya 4.108 kilometer. Tengok yang mana awak lebih sesuai. Tapi untuk tambah dengan darab, nanti kita kena guna jadual T. Ni per ni bahagi saja cikgu nak awak biasakan apa tu bahagi jadikan per. Jadikan dalam bentuk pecahan. Okey, seterusnya kita tengok jadual meter sentimeter. Jadual yang kedua, meter dan sentimeter. Jadual T dia ialah meter sentimeter. 1 meter bersama dengan 100 cm. So dia ada 2 sifar. So dia ada 2 bilik. Dia ada 2 bilik. Contohnya kita ada 40 cm. Berapa meter? Sekejap, cuba pedang yang bawah ni. Agak-agak berapa? Masukkan 40 cm. Masukkan 40 cm. 2 digit. Okey, sifar. Masuk pada rumah cm Bukan. Okey, ni tak depan tak ada. Pada rumah meter tak ada, kita letak sifar. Okey, kita nak baca meter. Meter tepat unit depan. So dia akan pergi sampai ke belakang. Kita perlu baca sampai belakang. So dia kena garisan ni. Garisan yang panjang. So dia ada perpuluhan. Bila baca yang depan saja dapat ada perpuluhan. Sebab dia merentasi garisan yang tengah tu. Bila merentasi garisan yang tengah tu dia ada perpuluhan. So jawapannya sifar perpuluhan 4 sifar meter. Okey. Seterusnya jadual yang ketiga. Jadual yang terakhir. Sentimeter meter. Ni cuba padam nanti awak nak buat nota senang sikit. Alamak, besarnya. Ada padam ke depan tu pula. Sorry. Sekejap betulkan balik. Habis padam. Okey, jadual yang ketiga. Sentimeter dengan milimeter. Okey, kat sini 1 cm bersamaan dengan 10. So dia ada satu sifar, maknanya dia ada satu bilik je. So garisan panjang tu kita boleh padam sikit. Padam garisan ni panjang sangat. Okey, kita boleh stop kat situ je. Macam tu.
Okey, cikgu ulang balik. Dalam tajuk panjang ni, dalam proses menukar unit ada dua kaedah. Kaedah yang pertama, kena hafal operasi darab ataupun bahagi. Boleh guna kaedah darab ataupun bahagi tu. Kaedah yang kedua, kita menggunakan jadual T. Masukkan nilai yang kita nak tukar tu ke dalam jadual T yang sesuai. Kalau soalan melibatkan kilometer meter, gunalah jadual T kilometer meter. Tengok soalan yang mana, soalan yang memerlukan jadual T yang mana. Dia ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, kita pergi ke latihan. Muka surat 70 berapa ya? 70 berapa? Tolong tengok je, muka surat apa ni? 73. 73, okey, terima kasih. Muka surat 73. Okey, cikgu lupa nak cakap tadi. Nak terangkan. MM ni panjang mana? Cuba tengok pada pembaris awak. Tengok pada pembaris. Ini pembaris saya. Sekejap Cuba tengok pembaris. Tengok pada skrin cikgu yang ada gambar kecil tu. Yang ada gambar cikgu kecil tu. Okey. Ada. Okey. Alamak, silau lampu. Cikgu pilih pembaris besi pula. Tak silau. Tak silau pun. Silau tu dekat tu. Cikgu silau pula. Mana lampu yang tutup ni silau ni? Okey, tak silau. Ada lampu atas. Okey, cuba tengok kat sini. Okey. Kita fokus sekejap. Okey, pada pembaris kita kita ada unit cm. Biasa kat bawah ni ada inci. Inci kita tak pakai. Kita tak belajar dalam sekolah rendah, tak belajar. Okey, kita pakai yang atas ni cm. Okey, ni mana cm ni, semua ni adalah unit cm. 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm dan seterusnya. Biasanya sampai 15 je. Sampai 15 cm. Okey. Kat mana mm? Okey, kat mana mm? Dalam ni tak ada cm tapi ada mm sebenarnya. Ni yang kecil-kecil ni ialah, nampak ni yang kecil ni. Nampak pula. Cikgu pakai ni. Jatuh habis dah. Okey. Ini 1 cm. Ni 1 cm. Okey, mm kat mana? Mm ni. Ni 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7, 8 mm, 9 mm, 10 mm. Tadi kan kita dah belajar ni 1 cm bersamaan dengan 10. Cikgu ni ke cikgu? Tak nampak. Mana cikgu? Kat sini cikgu. Yang garis yang kecil tu. Ya, garisan kecil tu. 1 cm bersamaan dengan 10 mm. Tadi cikgu dah tunjukkan 1 cm bersamaan dengan 10. Dalam 1 cm ni ada 10 garisan yang kecil-kecil ni. Inilah mm. Dalam ni lah mm. Ni 1 mm. Satu garisan kecil ni 1 mm. Yang kedua 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm. 6, 7, 8, 9, 10 mm. Jadi kat sini 10 mm ni bersama dengan 1 cm. Okay, kalau 2 cm bersama dengan 20 mm. Sebab ada 20 garisan kecil-kecil. 3 cm bersama dengan 30 mm. Sebab ni ada 30 garisan yang kecil-kecil ni. Okay. Kemudian contoh kalau cikgu ada satu, apa alat dengan ukur. Contoh cikgu ada satu botol ni.
botol kecil ni. Cikgu, saya pun nak botol macam tu. Botol apa tu? Botol untuk simpan satu minyak. Ya, ada minyak kan? Minyak apa entah. Okey, cuba tengok sini. Minyak untuk tidur. Minyak untuk tidur. Minyak dia minyak apa tu? Terapi. Okey, tengok sini. Ni berapa cm ni? Okey, kita tengok Kalau nak unit cm, tengok sini. 3 perpuluhan berapa ni? 6, lebih kurang 6 kan? Lebih kurang 6. Okey, kalau dalam unit mm, dia ada 10 garisan, 20 garisan, 30 garisan, 35 ni, 35 lebih kurang ni. 35 garisan yang kecil-kecil. So 35 mm. Dia bersamaan 35 mm. Kalau dalam cm berapa pula? Sebab tu kita tukar tu. 35 mm bersamaan dengan berapa cm? Kita tengok balik tadi apa tab cikgu ni. 35. Ya, cikgu share screen balik. Cikgu cari kertas je sekejap. Kertas yang mudah. (35 mm). Tadi kita dapat 35 mm kan? Panjang dia tu. Macam mana nak tukar kepada cm? Okey, masuklah jadual T ataupun kita guna kaedah bahagi ataupun darab tu. 5 milimeter. mm pergi cm bahagi 10 tak? Kalau ikut jadual kaedah bahagi ni, kaedah darab bahagi tadi, dia bahagi 10. Okey, 35 bahagi 10. Ada satu garisan, pindahkan titik daripada belakang, pindah ke tengah. Dia jadi 3.5. Ataupun awak guna jadual T. Menggunakan jadual T, cm, mm dah satu bilik saja. Ni tak payah panjang sangat tu. Okey, masukkan 35 ni 2 digit. Tapi boleh isi 1 digit saja. 5, 3 tumpang rumah cm. So kita nak cm. So dia kena baca sampai belakang. 35. 3.5 cm. Boleh ni? Boleh faham tak? Okey. Balik semula kepada soalan yang tadi. Jadi kita dapat gambaran kalau si mm tu kecil je. Mm tu halus je. Dia punya dia punya saiz tu kecil saja. Untuk mm. Ya, you share screen. Okey, jadi untuk mm tu dia kecil je. Saiz dia sangat halus. Okey, kalau awak tengok tebal sekeping biskut ialah 5 mm. 5 mm. Okay. So kita gariskan, padankan ukuran dengan simbolnya. Simbol mudah je, ni awak buat sendirilah. Kilometer tu apa semua kan. Milimeter, buat sendiri, satu garisan sendiri je. Soalan ni mudah. Cuma nak faham unit je. Boleh tu buat sendiri Okey, seterusnya pada bahagian B, ukur panjang. Okey, yang ni kita sampai ukur panjang ni. Okey, cuba tengok jarum. Mana jarum? Okey, yang jarum ni. Okey, ni jarum. Okey, cikgu dah cakap tadi, satu yang kecil ni mewakili 1 mm. Satu yang kecil tu ialah 1 mm. Yang cikgu bulatkan kecil ni. Ni 1 mm, 2 mm, 3 mm dan seterusnya. Okey, jarum ni sampai sini. Okey, berapa tu?
20 garisan yang halus-halus tu kan. So 20 mm. Mudah je terus mm ni. Dia pakai pembaris mm. Dia bukan guna pembaris cm. Tak kisahlah, kita ikutlah soalan. Soalan dah guna pembaris mm. Kita guna mm lah. Sebab dia guna mm kat sini, mana kat sini terus 10 lah. Kalau dia guna cm, katalah dia guna cm, mana kat sini 1 lah. 1 cm. Okey. Okey, panjang apa tadi yang kedua? Tali. Mana tali? Okey, ni tali. Okey, sebelum kita cikgu agak-agak, tali ni berapa panjang dia? Kejap. 65. Okey, lain? Jawapan lain? 65 apa? 65 mm. Kejap. 65. Okey. Jawapan yang pertama kita ada 65. 65 apa? Mm Yang lain ada tak jawapan lain? Kejap. Berapa Kak? 45. Okey, 45. 45. Ada jawapan 45 mm. Lain? 45. 45, okey. Lain, yang lain? Tak ada lah. Okey, jawapan dia sebenarnya ialah 45. Okey, Harwin, salah 65. Jangan terus baca je. Awak tengok permulaan dia kat mana. Dia bermula dengan 20. Bukan bermula dengan sifar. Kalau mula dengan sifar, yes. Kalau tali ni panjang macam ni, okey, panjang macam ni sampai mula dengan kosong ni, mula dengan sifar, dia betul panjangnya 65. Tapi dia tak mula dengan sifar. Dia mula dengan 20. Sebab dia letak di tengah-tengah. Dia mula dengan 20. Bila mula dengan 20, bacaan akhir ni memang 65. Kalau tengok sini, betul 65. Kat sini betul lah 65 kat sini. Tapi bacaan awal ni ialah 20. Okey, 60. Dari 20 pergi ke 65, dia akhir tolak awal. 65 tolak 20. Dapatlah 45. So, bacaan sebenarnya ialah 45. Okey, Arwin Akhir tolak awal. Habis kenapa yang jarum tadi kita tak buat pun akhir tolak awal? Kalau kita buat pun 20, permulaan dia sifar, 20 tolak sifar akan dapat 20 juga. Sebab tu tak perlu nak tolak. Untuk yang jarum tu, sebab dia memula dengan sifar. Kalau kita tolak sifar pun dapat 20 juga. Jadi tak perlu nak tolak sifar. Jadi kalau dia tak mula dengan sifar, dia kena tolak yang awal. Akhir tolak awal. Macam kita kira tempoh masa tu jugalah. Sebab dia ada mula, ada akhir. Macam mancis ni. Cuba tengok mancis. Dia ada awal dia 10. Akhirnya berapa ni? 50. Jadi adakah bacaan dia 50? Bukan. Dia kena buat tolak lah. Akhir tolak awal. 50 tolak 10. 40. 40 apa ni? 40 mm. Okey. Sama juga klip ni. Permulaan dia berapa ni? Berapa permulaan dia? 55. Okey, good. 55. Tulisan ni jadi ni lah. Ya. Okay, 55. Akhir dia? 80. Okey, kena tolak Akhir tolak awal. Okey, kira sendiri berapa. Okey, kira sendiri berapa. Nanti selesailah soalan muka surat 73 tu. Okey, kita tengok muka surat 74. Sempat lagi sikit. Okey, ni nak tukar unit. cm pergi mm. Kalau tengok balik, awak kena rujuk balik yang ni. Kalau nak cepat, kita guna kaedah darab dengan bahagi. Kalau nak cepat, itu memang pantas. Tapi kena hafal. cm pergi mm berapa, patah balik berapa. Okey.
Okey, cm pergi mm. Pusat 74 Pusat 74. cm nak tukar pergi mm. Kalau kita tengok jadual T, cm, mm. 1 cm bersama dengan 10. Ni satu bilik. Kalau pergi ke sana, darab, patah balik, bahagi. So, cm pergi mm. Ni lah. cm nak pergi mm. Apa? Darab lah kan? Darab lah kan? Okey, maknanya 13 cm darab 10. Ni cepatlah ni. Ni terus dapat jawapan ni. Sifar 13 darab 1, 13. Terus dapat jawapan. Sebab tu kalau guna jadual T, guna kaedah darab dengan bahagi ni, dia cepat lagi. Lagi pantas. Tapi dengan syarat kena hafal darab berapa. Darab 1000 ke, darab 100 ke, darab 10 ke. Okey, ni mm pergi cm. Tengok sini, mm nak pergi cm. Okey, mm pergi cm. mm pergi cm. Versi apa tu? Bahagi. Mana 720 bahagi 10. Dah siap cikgu. Okey, masukkan sifar. Kenapa cikgu guna kaedah pecahan? Pecahan sama macam bahagi. Masukkan sifar. 72 bahagi 1 tak payah buat, tu dapat jawapan 72 cm. Ya. Dah siap. Okey. Tak apa. Boleh buat tak sendiri? Okey, cumanya okey. Cuba tengok soalan nombor 3. Dia nak 2 unit ni. Unit pertama cm, unit kedua mm. Kena pecahkan, asingkan. Yang ni macam mana nak buat kalau kita gunakan kaedah bahagi? Kalau guna kaedah bahagi, kita ada 2 unit saja. Kalau cm, tukar jadi mm. Satu je jawapannya. Kalau guna kaedah bahagi kat sini, ataupun darab, jawapan mesti 1 unit je. Tapi kat sini ada 2 unit. Dia kena pecahkan jadi 2. Nak tak nak, awak kena guna juga jadual T. Lukis sikit je. Baru dapat 2 jawapan. Kalau nak 2 jawapan, Kalau nak 2 jawapan, kita kena terpaksa juga buat jadual T. Sebab dalam jadual T ada 2 unit. Tengok kita masukkan ni cm, mm cm, mm mana jadual T kita? cm, mm satu bilik, mesti ada 1 digit je kat situ. Okay, masukkan 451 pada rumah mm. Rumah mm ada 1 digit saja boleh masuk. Tapi datangnya 3 digit. Okey, macam mana kita nak masukkan? Tak apa, masukkan daripada belakang. Masukkan 1. 4 dengan 5 tak muat. Dia terpaksa tidur di ruang tamu. Ni rumah kecil sikit. Rumah ni 1 bilik. Rumah 1 bilik datang 3 orang. Seorang sajalah dapat masuk bilik. Yang lain kena tidur di ruang tamu yang luas depan ni. Jadi 5 dengan 4 terpaksa duduk di tumpang bilik lain. Saya guna titik cikgu. Tak boleh. Sebab soalan nak asing 2 unit. Nak 1 cm, 1 mm. So kita bacalah kat sini. Pada rumah cm jawapan dia adalah 45. Pada rumah mm jawapan dia 1. Itu jawapan dia. Kena asingkan. Sebab dia nak jawapan asing-asing. Dia nak cm berapa, mm berapa. So kita baca asing-asing jugalah. Seolah-olah ditanya macam ni. Siapa yang tidur di rumah bilik cm? 4 dengan 5. Jadi orang lain tanya. Siapa yang tidur di bilik mm? 1. Angka 1. Digit 1. So dia tanya asing-asing. Dia pecahkan tu. Okey. Soalan nombor 4. Okey. mm 12 cm, 9 mm nak tukar kepada mm sahaja. Okey, mm tak perlu tukar apa-apa, memang dah 9. Cumanya nak kena tukar ialah 12 cm saja yang nak kena tukar.
12 cm nak pergi ke mm. Ni 9 ni tak payah ubah 9 tu memang 9 mm dah. Tak payah ubah lagi dah. 12 cm yang perlu diubah. cm pergi mm, operasinya darab 10. So 12 darab 10, 120. So kat sini jadi 120 tambah 9. Itu tambah sendirilah. 129 dengan jawapannya. Okey. Soalan nombor, padam dulu sekejap ni. Okey. Soalan nombor 5. Okey, mm sama macam soalan nombor 4 ke tadi. M6 ni tak payah ubah apa-apa. 6 ni kekal lah sebab 6 mm. Dia unit dia sama. So yang kena tukar 8 cm pergi ke mm. Nak pergi ke mm berapa? Darab dengan 10 juga. Ni berapa ni? Buat sendiri. Okey, yang ni sama. Yang ni 1 unit nak pecah jadi 2. Guna jadual T. Nak tak nak kena guna jadual T juga. Sebab tu kena juga belajar juga kaedah jadual T ni. 1 unit nak pecah kepada 2, maknanya jadual T lah tu. Sebab dalam jadual T saja yang ada 2 unit. Kalau darab dengan bahagi tak ada 2 unit. Dia tukar tu 1 unit je. cm, mm, 1 unit je. Kalau jadual T yang ada 2 unit. So nak tak nak memang kena tahu juga penggunaan jadual T. Okay. Jadual T apa nak pakai ni? cm dan mm. Satu bilik ada 1 digit saja yang boleh isi. 1 cm bersama dengan 10. So ada 1 sifar, 1 digit saja boleh isi kat situ. Okey, masukkan. Kat sini ada 3 orang datang. Tapi pada rumah MM ni hanya boleh isi seorang saja. Boleh isi seorang saja. 4 saja boleh isi. 7 dengan 9 tak muat. Tumpang. Okey, baca rumah CM. Dia tanya CM berapa? Baca rumah CM berapa. Dia nak MM. MM-nya berapa? Dapat jawapan. Okey, itu saja untuk hari ini. Selesaikan mana yang tak lengkap. Lengkapkan muka surat. Awak cikgu tinggalkan soalan ni B, bahagian B awak buat sendiri. Bahagian B tu buat sendiri. Sama juga lebih kurang je macam soalan bahagian dah tu bahagian... dia tukarkan. Dia tukarkan. Sangat senang. Saya dah siap. Ada soalan tak? Ada. Kalau tak ada soalan, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Cikgu. Okay, bye. Terima kasih, cikgu.